Baiklah, dan sebagaimana yang kami wawarkan tadi, kita nak bercakap dengan lebih terperinci lagi berkaitan dengan rawatan kecederaan kulit, dan kita bawakan 3 orang tetamu. Kita perkenalkannya, Emzo. Kita ada Dr. Koh Chung Beng yang merupakan perunding dermatologi, ya. Dan di sebelahnya ialah Dr. Sia K. Seng, perunding anestetik, dan juga Cik Eng Lau Fong yang merupakan mangsa letupan dapur gas. Tadi kita pun ada paparkan gambar ketika rawatan dijalankan. Kalau sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut lagi lah ya berkaitan dengan topik kita ni, kalau boleh kita kaitkan dengan kondisi ataupun keadaan Muhammad Hairuman, apa yang boleh Dr. Koh tengok chances atau peluang dia untuk sembuh? Condition dia memang serius. Itu kepakaran quite deep lah, very deep. So I expect the scar to be quite bad. Tu paru-paru akan jadi tebal, tebal macam keloid, and dia kulit pun akan contract, jadi keras, keras. So mesti kasih rawatan regularly, injection, laser, kasih yang tebal, yang paru kasih nipis, kasih lembut. So there's a lot of work to be done lah. Dan rasa-rasanya rawatan macam tu berapa lama agaknya ya, doktor? Oh, it will take many years, 3 years, 5 years. Every time with the treatment, dia akan jadi makin baik, makin better in terms of function. Dr. Koh sendiri mempunyai pengalaman yang luas dan sebelum ini pernah berkhidmat di United Kingdom sebelum pulang ke Malaysia. Jadi doktor banyak memberikan perkhidmatan ataupun untuk merawat masa-masa yang sebegini. Jadi apa yang mendorong doktor untuk terus membantu mereka yang berkhidmat? Saya rasa sebagai seorang doktor, kita sepatutnya tolong siapa-siapa yang in this case lah macam ini. So in our specialty sebenarnya ramai mangsa pun tak mampu lah sebab serious, take long time, and as a doctor I feel we should do our part lah. So in our center, me, Dr. Sia and everybody do our part sebab this sort of case is a multidisciplinary work. So dermatologist, plastic surgeon, orthopedic, anesthetist, and then laser, a lot of work. So we work together, and is happy to see them improve day by day, and they gradually gain back their confidence, their hope in life. It has been very rewarding for us to do lah. Dan khidmat ni diberi secara in ramai cases kita dah ada charge, macam charity lah, pro bono lah, tolong. Okey, seterusnya Dr. Sia. Dr. Sia difahamkan merupakan perunding anestetik yang membantu Cik Lau Fong dalam kes ini. Boleh doktor ceritakan perjalanan ataupun perawatan yang telah diberikan, proses rawatan itu? Proses rawatan nampang kita terima kes dia selepas dia lebih kurang 2 tahun selepas dia dapat rawatan dari tempat lain. Masa itu keloid dia very teruk lah. Tebal. Very tebal. You can see from picture. So we try very hard. Okay, first thing we control the keloid from overgrow again. Okay, we take about few months to control it by injection of steroid. Okay, after that we have to quickly go and let her under surgery to release her mouth to able to eat. Sebab that time masa itu mulut surat tutup. Hampir tutup. Dia tak boleh makan lah. Dia kena guna straw untuk minum saja. So we quickly surgery release all the contracture. So she underwent about 5 to 6 surgery. Untuk muka, kadang tangan juga. So we try to restore the function, and after that we restore function. After that we consider cosmetic. Cosmetic at the time we do a lot of laser resurfacing, and control the keloid again and again.
kira rawatan dah selesai ataupun masih lagi berterusan dari segi tak tahulah ubat-ubatan ke apa, doktor? Kira dia consider functionally is already well maintained. Okay, she can do her own normal work. Okay, now it's mainly like a cosmetic. Okay, to improve cosmetic appearance. Ya. Okey, mungkin kita boleh tunjukkan ya gambar asal ketika kejadian yang menimpa Lau Fong ya, yang merupakan mangsa letupan dapur gas. Ini dia. Ni mungkin Lau Fong dalam pada masa sama boleh bercerita dengan kita. Ini berlaku bila ya Lau Fong? Tahun bila? Tahun 2004. 2004. Oh, 2004 ya. Ketika tu Lau Fong apa yang berlaku di rumah ke tengah Ya, memasak wanted to ke macam cook. mana? Ya, nak masak. Nak masak? Dan suddenly the gas meletup. Meletup. Dan pingsan. Oh, gitu. Masa tu awak bersendirian di rumah ataupun ada orang lain? Seorang saja. Sendirian di rumah. Seorang. Jadi siapa yang jumpa awak? Awak menelpon sendiri ke kecemasan? Saya dah pingsan dah. My neighbor come and then told me to send me to hospital. Jadi yang menyambar ialah muka, tangan, badan, kaki dan badan? Badan tak. Tak, badan tak ya. Okey. Okey. Itu pun sesuatu yang agak pelik juga ya doktor, sebab bukan keseluruhan badan dia yang terkena. Dia pakai baju. Sebab baju tu yang baju. Okey, baju. Mungkin biasanya bahagian mana yang lebih sukar untuk dirawati? Doktor? Bahagian yang biasanya muka lah, or yang visible areas lah. Yeah. Face usually the most disabling because it affect their job prospect, relationship, self-confidence, everything. Okey, mungkin kita nak tanya semula lah ya, Lau Fong. Ketika kejadian tu anda dibawa ke hospital lah ya, untuk dirawat dan awak sedar? Tak sedar. Tak sedar? Ya. Bila awak sedar? After 3 days. Lepas 3 hari. 3 hari. 3 hari bawa sedar. Okey, dan sekarang Lau Fong macam mana menjalani Rasa. kehidupan? Bekerja ke ataupun bagaimana? Kerja. Bekerja ya? Ya. di tempat lama ataupun di tempat baru? New job ke ataupun the old job? The new job. New job. Ya, okey. Okey, kita nak tanyalah sekarang ni apa yang Lau Fong rasa? Adakah kulit tu rasa terik ya? Ataupun kadang-kadang rasa Tak rasa banyak. Tak gatal so. Tak kata? Tak perlu pakai lotion, tak perlu apa ke doktor? Ada. Ada lotion yang khas ke untuk? Ya. Kita sudah ajar Lau Fong bagaimana jaga. So if the keloid get worse, he will come back to us. We will do a treatment for her. Okay. For the meanwhile, we will do regularly for the keloid to resurface it. Okay. Tapi dari semasa ke semasa, adakah Lau Fong diperlukan datang ke hospital untuk check up? Regular check up memang Regular ada. check up. Sekerap mana? Lebih kurang sebulan sekali. Sebulan sekali lah. Oh, okey. Dalam sebab kita nak dalami sedikitlah Lau Fong, perasaan. bagaimana dapat Because seseorang mesti kuat kuat untuk saya rasa doktor-doktor pun percaya yakin kalau kita ada kekuatan semangat tu anda dah dapat mengatasinya separuh jalan dah ya. Jadi untuk Lau Fong sendiri how did you macam regain mana your confidence? ya, anda jadi very strong. Siapa ada selain daripada Dr. Ko dengan Dr. Sia sebenarnya bagi semangat, ada tak family members ke kawan ke or give you moral support? Dr. Ko, he always encourage me. And Dr. Sia also very patient when the treatment because I'm 不知道在这。She actually went through a very tough, very tough, a lot of treatments. Initial treatment was very tough and was not so successful.
Okay, she was almost give up. Okay. Okay, so we tried few very effective surgery and support her, and she got a community service support from the church. So and they finally after get better. Mereka yang bawa pergi jumpa doktor ke? Yes, yes. Oh, I see. Yeah. Okay. That time was nobody want to take care of her anymore. Yeah, so she go to church. And finally, okay, after get improved, dia dapat kerja. Okay, there's a turning point. Yeah. Okay, she go to work and can dare to face people, and now she is as a normal people. Okay, she dare to go everywhere. But generally Dr. Koh, selalunya kalau mangsa seperti ini, mereka memang dapat kembali bersemangat ataupun bekerja semula seperti Laufeng pun, ataupun mungkin tak semua bernasib baik seperti Laufeng. Ke ada yang give up ataupun tidak dapat menjalankan kehidupan seperti biasa. Ramai give up sebab they thought there is no treatment, so this is my fate. But actually, we want people to know nowadays the technology is memang very advanced. So there is treatment, like in the case of Laufeng. So she has improved, I think, at least 60-70%. She's now working from feeling really hopeless and like that's it, my life is condemned. Now she's working. So we are very happy for her. And we like our Malaysians to know actually there are a lot of good treatments, multidisciplinary, combined laser, injections, surgery, and so on. So don't lose hope. Don't lose hope. Seek for expert advice. Okey, kita nak kongsikan ada satu kami nota. difahamkan ada satu nota yang ditulis oleh Laufeng kepada doktor yang banyak membantunya. Tapi sebabnya kita tak faham. We don't know how to read. Ni kan Mandarin kan. Mungkin Laufeng boleh ahli bahasa tak? Apa yang Laufeng tulis untuk Dr. Koh? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Tak boleh nampak ya? Pusingkan yang ini. Pusingkan monitor ni. Boleh nampak? Di atas tu? Di atas tu. Di atas tu. Very, very appreciate all what doctor gave me and what they all do for me. Okey, dan mungkin juga kita nak menyelami hati Laufeng lah. Laufeng lihat kalau bagi mangsa-mangsa kebakaran kan, yang seperti Laufeng sendiri kan, Laufeng tengok masyarakat dia memahami tak? Adakah mereka setakat kata kesian? Most of us will say, bersimpati, tapi mereka tak buat sesuatu. Jadi Laufeng rasa bagaimana kita nak ubah persepsi masyarakat supaya mereka berikan sokongan, dan membantu. Macam saya tak tahulah tempat yang Laufeng kerja ni, kita nak ucapkan congratulations, tahniah sebab mengambil Laufeng bekerja, sebab mungkin ada lagi stigma tertentu, betul doktor Okay, mungkin Laufeng boleh cerita masa mula-mula melalui proses you can speak in English. Tak apa. It's okay. You can speak in English. Do you feel that community is giving enough support, or is it just they said, oh, I feel so sorry for you, that's about it, or do you think that we should have more support group? Do you face any rejection before you got your current job? Do you face any rejection with employees? No. Okay. Well, that's good. I mean, itu menunjukkan sesuatu yang bagus lah. Whatever, just think positive. Okay. Wow, itu semangat yang sangat kuat ya. Dan saya rasa Okey. Tiba-tiba kita dapat semangat Laufeng untuk meneruskan kehidupan ni, walaupun dalam keadaan yang sangat berbeza daripada sebelum insiden 2004 itu kan, mengubah kehidupannya. Tapi janganlah berputus asa. Itu kalau anda boleh lihat ya. Kalau anda mungkin ingin mendapatkan rawatan, mungkin rawatan yang sekarang anda lalui tidak betul sesuai, ataupun untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai klinik yang dikendalikan ataupun hospital yang dikendalikan oleh dua orang doktor kita ini, boleh ke www.coskinlaser.com.
www.koskinlaser.com. Ada banyak cawangan. Ada berapa cawangan, doktor? Ada 11 cawangan. KL ke apa? Klang Valley got 6 and outside Klang Valley got 5. But for this sort of complicated case, better go to headquarter in Klang lah. Klang got the most machines, the most specialists there lah. Di negeri-negeri lain mungkin ramai penonton kita bertanya juga lah. Di negeri lain yang ada klinik di mana, doktor? Johor Bahru, Penang, Miri, Seremban, Kuantan pun ada. Ya. Jadi terima kasih banyaklah kita ucapkan kepada doktor, Dr. Khoo dan juga Dr. Sia kerana sudi bersama kita. Khasnya kepada Eng Lau Fong, ya. Inilah contoh kepada anda yang mungkin juga merupakan mangsa kebakaran ataupun melecur, ya, tapi ada harapan untuk anda pulih, walaupun anda tidak boleh pulih seperti sedia kala, tapi ya untuk kelangsungan hidup anda perlu kuat semangat, ya, dan dapatkan rawatan yang seperti doktor kata tadi, ya, mungkin prosesnya panjang tapi tak mengapa, ya. Itu saja, dan ucapan terima kasih juga kepada doktor-doktor yang memberikan rawatan secara percuma dan demi memberi bantuan kepada seorang mangsa seperti Lau Fong. Okey. Baiklah, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan satu keluarga bahagia ni, ya. Dan juga mungkin nanti kita akan bersembang-sembang jugalah dengan siapa? Liza Dawati. Punya sebab sini.